hari ni kita belajar hadis. Hadis yang ke 1331. 1331. Okey. Bab dia babul jizyati wal hudnati. Hudnati. Okey, letak pengertian dulu. Jizyah ialah pajak yang dipungut. Pajak yang dipungut dari orang kafir. Jizyah. Kita sebut kita katakan cukai kepala. Cukai kepala. Ya. Hudnah maknanya gencatan senjata atau gencatan senjata atau berhenti perang sementara. Okey, boleh baca dulu hadisnya. Siapa-siapa boleh baca. Muwatta. Inkitab. Kitab. Kitab. Ini kitab. Baik, hadis 1331 catatkan hadis sah. Matan dia boleh mengambil pajak kepala atau cukai lah senangnya, cukai kepala dari orang kafir. Hukum mubah. Nabi SAW ceritanya, mengambil jizyah dari masyarakat Majusi, penduduk Hajar. Kerana mereka tidak mahu masuk Islam dan lebih baik memilih membayar cukai, sehingga mereka tidak lagi diperangi dan tetap boleh tinggal di negeri asalnya. Contoh seandainya negeri itu negeri yang telah dikalahkan oleh orang Islam. Kemudian dia diberi kata dua, sama ada penduduk tu nak Islam atau terus dengan agama asalnya. Seandainya dia memilih agama asalnya, maka dia kena membayar jizyah. Mana dia kena bayar cukai kepada kerajaan Islam yang memerintah negeri itu. Tetapi kalau dia masuk Islam, dia tidak dikenakan cukai kepala ni. Jadi apa guna cukai kepala ini? Cukai kepala ini adalah perlindungan keamanan buat mereka.
Jadi dia duduk dalam negara Islam atau negara yang diperintah oleh orang Islam, dan pemerintah ya memberi perlindungan. Seandainya mereka diperangi, maka pemerintah wajib memerangi orang yang memerangi mereka. Macam tu. Tapi ada syaratnya, mereka tidak boleh mengganggu, atau mereka tidak boleh menentang orang-orang Islam yang ada di situ. Dia ada syarat dia. Seandainya dia menentang atau memerangi, maka wajib diperangi. Kalau dia buat hal dia sahaja, tidak melanggar undang-undang negara Islam atau pemerintah Islam, maka tidak mengapa. Dia boleh hidup aman. Macam tu. Jadi ini berlaku zaman Nabi dulu. Lagi siapa nak baca? Ya. Catatkan dulu hadis 1332, hadis boleh dipakai. Hadis boleh dipakai. Matan dia boleh nanti 1332 ya. Okey, matan boleh mengambil jizyah. Boleh mengambil jizyah dari orang Nasrani. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Ceritanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid ke negeri ada ikut Arabnya lah, susah ikut Ruminya ya. Kalau ikut Rumi, Ukaidir Dumatil Jandal, nama negeri itu. Nama dia punya negeri itu, Ukaidir Dumatil Jandal. Kemudian ia ditangkap, dan ditawan oleh penduduk Ukaidir. Ukaidir Dumatil Jandal, dan kemudian mereka tawan. Kemudian Nabi SAW melakukan penyerangan untuk membebaskan Khalid. Khalid dibebaskan. Tapi kemudian penduduk Ukaidir Jandal menyerahkan Khalid dan berjanji untuk membayar jizyah sehingga Nabi tidak jadi memerangi mereka. Jadi itu perjanjian. Kerana mereka tawan, mereka tak nak masa tu, tak nak lepaskan, Nabi lakukan penyerangan untuk membebaskan Khalid. Tapi penduduk itu akhirnya menyerah, untuk menyerahkan dan berjanji untuk bayar jizyah. Jadi penduduk tu bayarlah jizyah. Macam ingat tak, kalau pendatang-pendatang, dia tiap tahun kena bayar apa? Levy kan? Levy. Macam tu lah. Jadi itu dulu mereka yang duduk di negara Islam mendapat jizyah, kena bayar jizyah kalau diduduk di dalam pemerintahan Islam. Mereka dilindungi. Dan itu yang dikatakan sebagai kafir zimmi namanya. Jadi kafir tu yang dilindungi oleh kerajaan Islam namanya kafir zimmi.
Kafir zimmi. Kafir tu dilindungi, ya. Dan dia mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak negara Islam itulah. Oleh pihak negara Islam, dan dia tidak menentang. Salah satu kesalahan dia kalau dia menentang atau menyerang orang-orang Islam, itu dikatakan sebagai satu kesalahan besar lah. Baik, 1333. Ni baca. Siapa nak baca? Silakan. Muafiri. Ya. Catatkan ya, 1333 hadis sah. Kemudian bracket je dalam bracket, lihat hadis 623. 623 dah lepas lah. Ya. Dah lepas, dah jauh dah. Itu rujukan lah. Baik, matan dia. Pajak diambil pajak tu diambil dari orang yang sudah balik. Hukum sebagai satu ketentuan. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. 1333 ni ceritanya Muaz bin Jabal. Ya, Muaz bin Jabal kan orang yang rapat dengan Nabi. Selalu jadi pengiring Nabi. Nabi kemana ke sana ke sini, Muaz selalu ikut. Ya. Jadi Muaz bin Jabal ketika berjabat jadi jabatan gubernur, ya. Menjawat jabatan gubernur. Diperintah oleh Rasulullah SAW untuk memungut jizyah dari orang-orang Yaman yang telah memilih dalam agama mereka semula dan tidak mahu masuk Islam, sejumlah 1 dinar atau kain muafiri yang berharga 1 dinar juga. Kain muafiri ni kain yang disulam, yang ditenun sulam. Mana kain tu cantik lah. Ya. Kalau kita ni macam kain-kain samping ni kan, jenis yang mau bersulam kan. Songket. Senang songket lah. Kalau kita ni kain songket lah macam tu. Kain ni ada harga. Jadi yang berharga 1 dinar. Maknanya kalau dia tidak bayar 1 dinar, dia kena bayar membayar 1 kain. Muafiri namanya. Ya. Itu cukai dia duduk di negara Islam. Dia boleh mengamalkan agama dia. Dia boleh mengamalkan agama mereka, agama musyrikin mereka. Dan dia kena bayar cukai. Jadi orang-orang itu dikatakan sebagai kafir apa tadi? Zimmi, ya. Kafir zimmi. Kafir yang duduk
dalam pemerintahan orang-orang Islam. Ya. Macam Zimmi Zal Mim Ya. Zal Mim Ya Zimmi. Ya. Yang mana? Kat Malaysia. Kat Malaysia ni dia apa ni? Dah jadi rakyat Malaysia. dia tak ada kafir. dia mendatang dan dia juga datang daripada awal kemerdekaan. Ya. Jadi mereka dah tak ada kafir zimmi lagi lah. Ya. Mereka dah jadi kerakyatan. Ya. Sebab itu mereka berhak menerima hak macam mana bumi putera. Ya. Jadi mereka jadi apa? Menteri-menteri kan. Ya. Jadi pemerintah, jadi memegang jawatan tinggi kan. Itu kalau dia status sebagai kafir zimmi, dia tidak boleh jadi pemerintah. Dia bolehlah, maknanya adalah jawatan juga kalau dibagi jawatan, tapi jawatan yang bukan pemerintah. Baik. Hilang kenapa? Tak apa, nanti dah last nanti boleh tanya kawan. Dah last nanti boleh tanya kawan. Okey, lagi 1 3 3 5 3 3 4. Okey. Siapa nak baca? Okey, silakan. Ya. Baik, semak semula. Hadis 1334, hadis boleh dipakai. Matan, hukum-hukum Islam harus berlaku dan di atas. Harus berlaku dan di atas. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Kalau macam mana? Berlaku. Ya. Belum sampai maknanya lagi. Baru tulis je. Okey. 1334 ya. Maksudnya ialah agama yang tidak dapat ditandingi atau dikalahkan ajaran-ajarannya dan kesempurnaannya oleh agama lain atau oleh kepercayaan lain apapun. Dia adalah agama Islam. Jadi agama Islam harus berlaku dan dia perlu di atas. Jadi agama Islam ni sebenarnya mengatasi agama-agama lain. Memang tidak boleh ditandingi.
baik ajarannya, kesempurnaannya, ya, begitu dalam segi hal, ya, kepercayaan, ya, tak boleh nak ditandingi. Inilah kehebatan Islam. Jadi hadis ini, dia sebenarnya bukan hadis ini, ya, dari siapa? Dari A'id bin Amri. Ya, A'id bin Amri Al-Muzanni. Katanya dia dari Nabi. Ini dari Nabi Sallam. Dari Nabi Sallam katanya. Ya. Cuba ikutkan, ya. Hadisnya pendek, ya. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Ikutkan harfiah dia. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggian atasnya. Atau dimaksudkan dalam situ, Islam itu tinggi dan tidak dapat dikalahkan ketinggiannya. Macam tu. Maknanya Islam ni alaihi. Tidak dapat dikalahkan ketinggian atasnya. Mana agama-agama lain sebenarnya tidak dapat mengalahkan ketinggian Islam ini. Ya, Islam tengok dia punya ajaran Islam daripada hal-hal yang dikatakan ibarat remeh-temeh lah. Ya. Remeh-temeh yang bawah sekali, ya, sampailah kepada hal-hal kenegaraan lengkap dalam Islam. Yang bawah sekali contohnya ialah berkaitan dengan taharah. Taharah ni maknanya bersuci. Daripada hal-hal bersuci, ya, kan benda yang remeh-temeh, bersuci kan ringan. Jadi daripada hal bersuci sampailah membawa kepada hal pemerintahan. Jadi kan lengkap, ya. Itu dikatakan Islam tu tinggi, tidak ada yang menandingi ketinggiannya. Itu pun boleh dimaksud macam tu, boleh terjemah macam tu. Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat menandingi ketinggiannya. Macam mana dia punya ayat dia? Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. La alaihi. Senang je. Ya. Ya'lu daripada perkataan ala, atas. Ala. Daripada perkataan ala, atas. Jadi ya'lu tu mudhari'. Kalau diharfiahkan ya'lu maknanya ia tinggi. Wala dan tidak. Yu'la ia ditinggikan. Ini majhul. Yu'la ia ditinggikan. Alaihi atasnya. Apa maksud dan tidak ia ditinggikan atasnya? Maknanya tidak ada yang menandingi ketinggian atasnya. Macam tu. Ya. Jadi kita jangan kita merasa rendah, ya, dengan Islam ini. Ya, kita rasa bangga kita jadi orang Islam. Sebab agama Islam ni agama yang lengkap, agama yang tinggi dan tidak ada yang menandingi ketinggian Islam ini, ya. Apa kata Raja Brunei? Ya, kami mengamalkan, ya, cara Islam untuk mengatasi COVID. Jadi negara dia zero
daripada awal. Tak ada COVID. Ya. Daripada awal mula. Ya. Tengok kosong. Sampai sekarang. Kita tengah berperang. Ya. Ya, kita berperang. Ya. Betul. Ya, bertambah-tambah kan. Ya. Hmm. Yalah. Itu dikatakan kata tidak berakhir. Jadi hanya nak ada pertahanan diri kita ialah. Benda itu tidak akan berakhir. Ya, sentiasa ada lagi. Ini yang yalah. Ya. Ini Sinovac ni dengan cerita nak kena yang ketiga pula. Siapa dapat Sinovac nak kena yang ketiga pula. Ya. Sinovac ni. Sinovac. Sinovac dah habis 2. Dengan kabarnya nak ada yang ketiga. Ya. Wallahualam. Macam mana? Tak boleh. Tak ada campur. Tak boleh campur. Artinya kalau siapa dapat Sinovac ialah sampai bila-bila. Macam tu. Ya. Tak dengar? Tak apalah. Yang lain macam mana? Yang lain boleh clear tak? Saya punya suara. Clear ya? Okey. Ada. Ada. Okey. Dah full dah. Tapi suara penrasunan ni apa jelas? Tinggal lagi dia kurang dapat menerima suara kita. Tak apa, insyaAllah. Okey. Sambung ya, 1335 pula. Silakan. Satu 1335 catatkan hadis sah. Matan dia, dilarang orang Islam merendah terhadap ahli kitab. Terhadap ahli kitab. Hukum haram. Merendah. Terhadap ahli kitab. Yalah. Kalau dalam Quran tu disebut ahli kitab tu Yahudi Nasara, sebab yang dikatakan ahli kitab ni kaum yang diturunkan kitab.
Mazhab yang lain, musyrikin, dia tak ada diturunkan kitab ya. Dia buat kitab sendiri. Sedangkan yang Yahudi Nasara asal usulnya, mereka punya kitab Taurat, Injil. Ya. Baik, apa maksudnya? Seorang Muslim yang bertemu dengan seorang Yahudi atau Nasrani tidak boleh mengucapkan salam yang biasa dipergunakan oleh sesama Muslim. Dan ketika bertembung di tengah jalan, Rasulullah SAW menyuruh supaya mendesak mereka ya ke pinggir sehingga ke pinggir jalan. Tapi kalau kita amalkan sekarang ini, bukan kita yang dihimpit, bukan kita dapat himpit dia, kita kena himpit adalah. kita kena terajang adalah, ya. Jadi cerita ini kalau Islam itu kuat, ya, maknanya dia ni majoritinya kecil kat tempat kita, contoh. Jadi kita jangan agung-agungkan dia, mulia-muliakan dia. Jangan kita merendah kat mereka. Macam tu. Seandainya kita ni kuat, ya, dia duduk dalam negara kita. Contohnya, ya, Islam tu kuat. Jadi kita tak boleh terlampau ambil lembut sangat kepadanya. Macam itulah bahasa dia. Tapi ya, kalau kita nak buat macam ni, pendek kata dah terbalik dah. Ya. Bukan kita yang dapat impit dia, kita kena terajang adalah. Ya. Macam kita pergi Palestin, orang yang pergi Palestin kan, melawat Palestin, nak pergi masjid itu di Yahudi jaga. Ya, lalas kita bukan dapat kemuliaan, kita yang rasa hina di sisi dia. Ya, diperhinakan dia. Ya. Jadi, ya. Pendek kata kalau kita kuat tu bolehlah buat macam tu. Ya. Tapi kalau kita dah kita jadi bukan majoriti, minoriti. Kalau kita minoriti dah tak payahlah. Ya. Itu maknanya Nabi dalam hadis ni bolehlah kita kata macam ni. Kita menganggap Islam tu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Jadi kita janganlah mengalah atau kita merendah diri terhadap agama lain. Sebab agama lain bukan agama samawi. Bukan agama langit. Macam Islam ni agama langit. Orang Yahudi Nasara juga dia punya asalnya ialah agama langit. Yang diturunkan wahyu tu mana agama langit lah. Yang diturunkan wahyu. Tetapi Yahudi dan Nasara ni dia tidak mengikuti kitab sebenarnya. Jadi kita tidak boleh mengagungkan dia melampau-lampau. Itu tak apa, jangan salam. Boleh. Tapi bukan salam yang biasa kita berikan pada orang Islam. Kalau good morning ke apa tu biasa boleh. Tapi tengok jugalah, tengok juga keadaan. Sebab Nabi kan pernah berjiran dengan Yahudi. Nabi juga berlembut dengan jirannya Yahudi tadi. Kan? Jadi kisah tu juga kita kena jadikan tauladan. Tengoklah Yahudi yang macam mana. Ataupun Nasara yang macam mana. Kalau dia berbaik dengan kita, kita baik dengan dia. Itu jelah. Tapi jangan sampai terpengaruh dengan agama mereka. Itu saja. Lagi? Siapa nak baca lagi? Okey, 1336.
Ya, Bukhari, ya betul. Baik, 1336 hadis sah. Matan, orang Islam boleh mengadakan suatu perjanjian dengan orang kafir hukum mubah. Baik, saya mas mula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membenarkan umat Islam mengadakan gencatan senjata atau yang tajuk tadi hudnah. Ya, hudnah tadi. Gencatan senjata atau penghentian perang untuk sementara. Dan dalam masa penghentian atau gencatan senjata tidak diperkenankan adanya serang menyerang satu dengan yang lainnya. Ini maknanya ya, perjanjian untuk gencatan senjata ia dibenarkan dalam Islam, diterima dalam Islam. Ya. Jadi boleh buat gencatan senjata. Macam kita selalu dengar gencatan senjata Yahudi, ya, Israel dengan apa? Dengan Palestin. Ya, buat gencatan senjata. Ya. Dalam gencatan senjata tu ya, diikutlah. Tapi banyaknya dia langgar. Ya. Kata gencatan senjata tapi dia langgar. Itulah sikapnya. Khianat kepada perjanjian tu. Ya, kita pegang perjanjian tu, tapi dia khianat. Ya. Jadi sebenarnya mengenai tentang gencatan senjata ni memang dah ada zaman Nabi. Dibenarkan kita boleh buat perjanjian untuk gencatan senjata kepada ya bukan Islam. Ya. Itu guna gencatan senjata untuk memberi keamanan. Ya. Dan tidak boleh serang menyerang masa itu. Tapi kalau dah habis gencatan senjata tu, ya, kemungkinan boleh berlaku lagi. Itu. Ya. Baik ya, kita teruskan lagi. Siapa nak baca? 1337 hadis. Okey. Ya. 1337. Yang baru sampai ke? Puan Haji Fatimah. baru sampai. Waalaikumsalam. Hadis 1337 hari ini hadis ya. Hadis sah. Matan dia boleh mengadakan perjanjian yang nampaknya
merugikan. Tetapi sebenarnya menguntungkan. Hukum mubah. Mubah ni mana haruslah. Ya. Baik, apa cerita di sini? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah nama tempat, ya. Macam kita sebut perjanjian Pangko. Sebab kita berjanji di Pangko, perjanjian Langkawi, deklarasi Langkawi, ya. Contohnya. Maka di antara isi perjanjiannya ialah bila orang Islam dari Madinah bergabung atau pergi Mekah, maka Rasulullah SAW tidak boleh menuntut orang itu untuk dikembalikan ke Madinah. Tetapi apabila dari kalangan musyrik ada orang melarikan diri ke Madinah, maka Rasulullah SAW wajib mengembalikan orang itu ke Mekah. Perjanjian ini dipandang oleh sahabat tidak adil. Tetapi Rasulullah SAW menjelaskan orang Islam dari Madinah yang lari bergabung ke Mekah, berarti orang itu telah menghalalkan dirinya untuk dikutuk oleh Allah. Tetapi sebaliknya, orang Quraisy atau orang musyrik Mekah yang melarikan diri ke Madinah, maka mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepadanya, dan kalau dia dikembalikan ke Mekah, maka semoga dia menjadi kekuatan Islam di negerinya. Jadi kan Nabi di Madinah. Jadi kalau orang tu orang kafir yang mana lari ke Madinah, ya. Jadi orang itu yang lari ke Madinah, mudah-mudahan dia akan mendapat petunjuk, dia jadi orang Islam. Jadi kalau orang yang dah Islam lari ke Mekah masa itu kepada musyrikin, orang tu nak dapat kutukan. Kutukan daripada Allah lah, sebab kenapa dia perlu lari ke Mekah? Maknanya di antaranya mungkin dia akan jadi murtad balik. Jadi orang kafir yang pergi Madinah, mudah-mudahan dia akan jadi orang Islam. Macam tu. Ada hikmah dia lah. Macam kadang tawanan-tawanan dalam cerita mengenai tawanan Islam, mereka ni dalam tawanan itu mereka akan diterangkan Islam kepada mereka, sebab mereka selama ini dia tak tahu Islam. Jadi tak dipaksa, bukan dipaksa masuk Islam, hanya bagi tahu tentang kebaikan Islam. Selamat kalau jadi orang Islam. Macam tu dibagi tahulah. Jadi mudah-mudahan orang-orang tawanan itu akan terbukalah hatinya untuk melihat orang Islam ataupun akan masuk Islam. Ingat tak saya teringat lagi satu wartawan ni. Wartawan ni tak silap dulu yang di Afghanistan ke. Dia ni, wartawan yang bukan Islam, daripada Rusia ataupun Amerika, saya lupa, perempuan. Dia di dalam tawanan orang-orang Islam. Tapi dia kagum bahawa dia ditawan, dihormati begitu baik oleh orang-orang Islam. Jadi dia tengok kebaikan Islam tadi, akhirnya wartawan ni dia masuk Islam. Dia memang masuk Islam, dia tengok kebaikan Islam. Jadi dia dapat penerangan Islam. Selama ni dia tak tahu penerangan Islam, tak tahu Islam tu jahat bagi dia. Macam tu lah. Bila dapat penerangan Islam, dia masuk Islam. Wartawan tu. Ini kita benar.
Lagi 1338. Siapa nak baca? Demi Allah dijual Nabi Nabi SAW sabdanya dengan siapa orang kafir yang ada berjanjian dengan kita dan dia dalam surga padahal proses terdapat dari sejarah 40 tahun menyebabkan dia oleh sendiri. Ya. Semak semula. Catatkan 1338 hadis sah. Matan dilarang membunuh kafir mu'ahad. Membunuh kafir mu'ahad. Mim ain alif hadal. Mim ain alif hadal. Mu'ahad. Hukum haram. Hukum haram. Baik. Maksud ada di sini, orang kafir yang telah mengikat perjanjian dengan pemerintah Islam. Dia buat perjanjian, ya, maka Nabi melarang untuk dibunuh. Dan barang siapa membunuh orang kafir semacam ini, maka diancam untuk tidak akan masuk syurga. Sedangkan kata Nabi, ya, syurga ni, ya, dia punya bau saja, bau syurga ni, katanya jaraknya perjalanan 40 tahun. Kalau kita berjalan 40 tahun, bau syurga tu dah terbau. Ya. Macam perempuan ni kepanasan, pergi satu tempat shopping. Pintu shopping tu dibuka, ya, dibuka belum masuk lagi. Terasa nyamannya, sejuknya bila terbuka pintu tu. Itu belum masuk lagi kan? Belum masuk lagi. Sejuk. Jadi macam itulah syurga, 40 tahun dia punya bau tu belum sampai lagi. Belum kita dapat masuk lagi. Tapi sejauh perjalanan 40 tahun itu kita dah boleh bau. Jadi rupanya kafir mu'ahad ini sama dengan kafir zimmi tadi. Ya, kafir yang dilindungi oleh kerajaan Islam. Dia sudah buat perjanjian untuk jadi orang yang baik, ya, di negara Islam, dan dia nak mengamalkan. Kalau dia minum arak, dia boleh minum arak, tapi minum arak dalam rumah ya. Tak boleh buat pesta. Contoh dia memang bangsa dia minum arak kan. Tapi minum arak itu dia kena sembunyi-sembunyi dalam rumah. Dia tidak boleh berpesta di luar. Macam tu contohlah. Itu perjanjian-perjanjiannya. Ya. Jadi kalau siapa membunuhnya, kafir mu'ahad atau kafir zimmi ini, dia tidak akan mencium bau syurga. Bayangkanlah kalau tak mencium bau syurga ni maksudnya macam mana? Ya? Tak masuklah. Cium pun tak dapat. Ya? Cium bau syurga pun tak dapat, apa lagi nak masuk syurga? Ya? Biar dalam Islam macam itulah maknanya, ya, dia tidak dia kena bayar jizyah tapi dia tidak dibunuh. Tidak dibunuh tapi dia kena bayar jizyah, kena jizyah pula. Dia kena bayar apa ni? Untuk kifarah, nama kifarah tu. Ya. Kifarah dia. Maknanya dia kena bayar sagu hati kepada keluarga si mati tu. Ya. Sama. Sama, dia tidak dibunuh tapi dia kena bayar. Ya. Bayar lah, lupa nak sebut diat. Ingat tak diat? Bayar diat. Kena bayar diat. Ya. Tapi kalau dia bunuh orang Islam sama Islam, itu kena bunuh.
Tapi kalau dia bunuh orang kafir muahad, dia tak kena bunuh tapi kena bayar diat. Dan diterangkan dalam hadis ini, dia tidak akan masuk syurga. Sedangkan syurga tu baunya 40 tahun dah terbau baunya. Ya. Dah terhidu baunya. Ya. Baik ya, kita hentikan pada tajuk ni lah sebab akan datang elok guna tajuk baru. Ya. Tajuk baru besok akan datang iaitu Babu Sauki. Babu bukan. Bab ya Babu Sabaki Waromi. Sabaki, apa teringat Sabaki ni maknanya musabakoh. Babu Sabaki Waromi. Mana bab sabaki ni berlumba-lumba. Sabaki kan daripada perkataan musabakoh. Kita sebut selalu musabakoh. Kalau nak cari root word dia sin bakof. Sin bakof. Itu makna berlumba-lumba, nanti kita jumpa. Romi ni daripada perkataan lempar. Melontar. Melontar, melempar, melontar. Dalam Islam tu ada perlumbaan lumba kuda. Untuk melatih kuda tu biar tangkas. Macam tu. Lontar tu maknanya melontar panah. Ya. Tak kira lah, maknanya latihan untuk memanah, melontar, ataupun latihan ketiga dengan menaiki kuda. Jadi perlumbaan tu ada dalam Islam, perlumbaan untuk melatih ya kuda tadi supaya tangkas, ya, dan melatih untuk pejuang-pejuang ini mahir mengendalikan kenderaan. Contohnya kenderaan unta. Unta pula apa? Kuda. Unta bawa apa? Unta bawa barang je. Unta bawa barang, kuda ya. Harfiah lah kita gantilah hari ini ya. Okey, insya-Allah. Ya. Baik ya. Ada ke? Ada nak buat hadis lagi? Setuju ke nak? Harfiah ya? Okey, ikut jadual lah harfiah. Okey. Hari ini kita ganti untuk minggu depan ya. InsyaAllah.